Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman wa 'amalan mutaqabbala wa radallahu ma'ana walidina wa masyaikhina wa muallimina wa an awliya'i ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT dapat kita meneruskan bacaan kitab Syuruh Tahzib, Syuruh As-Sanusiyah, Ummul Barahin. Okay. Jadi antara pujian Syekh Baijuri, dia ada tulis satu kitab yang merupakan hasyiah kepada matan Ummul Barahin, yang mana beliau memuji matan ini, mengatakan bahawasanya walaupun matan ini kecil daripada sudut hajmi, iaitu saiznya ataupun bentuknya, tetapi dia memenuhi semua aspek ataupun pegangan-pegangan akidah yang utama. Jadi itu antara pujian Syekh Baijuri. Okey, sebelum kita mula, kita tunggu sekejap lah kawan-kawan kita, lagi seminit. Dan kita dah belajar berkenaan dengan sifat ma'ani, dan kita dah sampai ke muka surat 60. Saya dah tulis tadi, hilang mana tu tau. 67 iaitu berkenaan dengan sifat al-kalam. Matan dia, qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'a bihi wa ulumihi fid darain amin. Wal kalamu alladhi laysa biharfin wala sautin wa yata'allaqu bima yata'allaqu bihi ilmu minal muta'allaqati, iaitu kalam yang mana tidak terdiri daripada huruf, wala sautin, yang juga tidak terdiri daripada muka surat 60. Tidak terdiri daripada suara, wa yata'allaqu, dan berta'alluq, bima yata'allaqu, dengan kepada ta'alluq bihi al-ilmu, seperti mana ta'alluq sifat ilmu, minal muta'allaqati, dengan perkara-perkara yang ditaklukkan tersebut. Jadi kita kena faham ta'alluq ni, kita kena istilah dia ta'alluq, kemudian muta'allaq, iaitu tempat yang ditaklukkan benda tersebut, ataupun ta'alluq itu adalah fungsi, kemudian muta'allaq itu adalah tempat dia itu berfungsi ataupun menjalankan tugas sebagai sifat tersebut. Okey, kita tengok bawah dia syarahan kepada matan di atas. Al-kalamu wal haqiqatul kalami wal ma'na qa'imu bizati mu'abbir anhu bi'ibarati al-mukhtalifati. Okey, apa itu kalam? Maka definisinya adalah makna yang berdiri di atas zat, mu'abbiru anhu, yang mana menjelaskan dengannya itu, bil ibarat, dengan ibarat yang pelbagai. Ibarah ni dengan umpamaan atau perumpamaan ataupun penggunaan jumlah-jumlah yang terdiri pada alfaz, mubayyinul li jinsil huruf, yang mana berlainan daripada jenis huruf, wal aswat, dan juga suara, munazzahun anit taqdimi wat ta'khiri, yang mana suci ataupun bebas daripada taqdim wat ta'khir, maksudnya didahulukan dan ada dahulu dan ada ta'khir. Macam contoh, kita apabila kita bercakap, maka kita akan mendahulukan, contoh kalau kita bercakap dengan menggunakan jumlah ismiyah, maka kita akan mendahulukan mubtada dan mengakhirkan khabar. Kalau kita menggunakan jumlah fi'lah, kita mendahulukan fi'il dan mentakhirkan fa'il. Jadi begitu ya. Itu maksud dia taqdim wa ta'khir di situ. Jadi tak sama macam kita. Wal kullu wal ba'di, dan juga kul dan juga ba', iaitu mempunyai secara keseluruhan dan juga sebahagian. Wal lahnu wal i'rab, dan ada lahan dan juga ada i'rab, perubahan di akhir kalimah.
wasairul anwa'i taghayyurat, dan semua jenis bentuk-bentuk perubahan muta'alliqu bima yata'allaqu bihi ilmi minal muta'allaqat, dan apa panggil, ke semua jenis perubahan yang mana bertakluk dengan takluk sifat ilmu. Wal kalamullah ta'ala laisa bihurufin lianna huruf hadisah. Kalam Allah SWT tidak juga dengan huruf, kerana huruf ini adalah sesuatu yang baharu. Wa kalamullah laisa bisautin lianna aswat hadisah. Dan kalam Allah SWT bukan dengan suara, kerana suara ini adalah min sifatin al-hadisah, sifat baharu. Wal huruf wal aswat fihi ma taqdim wa ta'khiri. Huruf dan suara-suara ini kedua-duanya itu adanya sifat takdim wa ta'khir. Wa kalamullah ta'ala munazzahun an zalika. Dan kalam Allah SWT ini suci daripada yang demikian. Okey, jadi kita kena bezakan di antara kalam manusia yang mana kita ni ada kita punya lahan dan juga i'rab, ada kulul ba'du taqdim wa ta'khir, dan semua itu min babi al-hawadis ataupun awsaf al-hawadis. Kita tengok hamish di situ, ta'liq daripada Syekh, kaunu kalamillahi ta'ala, pada footnote, keadaan kalam Allah SWT tu laisa bihurfin bil harfin wala bisautin wa mu'tamad inda ahli sunnah. Kalam Allah SWT itu tidak terdiri daripada huruf dan juga suara. Dia itu adalah pandangan yang mu'tamad di sisi ahli sunnah. Bal huwa haq, bal itulah adalah haq. Okay, dalam ahkamul aqliyah ataupun kita kata dalam aqaid, hal yang berkaitan dengan al-haq ini dia adalah ghairu muta'addid. Dia mesti satu, mesti tunggal. Jadi ada perkara yang benda-benda yang berkaitan dengan qat'iyat, maka al-haq itu adalah satu, dan mereka yang bercanggah tersebut maka dia termasuk di dalam perkara yang bertentangan dengan al-haq. Sebab itu sebahagian ahli sunnah wal jamaah menggunakan istilah ahlul haq. Ahlul haq kepada mereka menunjukkan golongan yang berpegang kepada kebenaran ataupun realiti, yang tidak berapa panggil. Sebab itu kalau kita kata okey, kebenaran ini dia tidak berbentuk relatif, tidak nisbi. Jadi kebenaran itu seperti mana wujudnya pencipta. Itu adalah satu kebenaran yang mana berlainan pandangan daripada kebenaran tersebut, maka itu adalah kebatilan ataupun kepalsuan. Wa'lam annal ba'da hasyawiyah. Okey, ketahuilah sebahagian daripada hasyawiyah. Okey, hasyawiyah ni adalah satu istilah yang merupakan istilah kulli ataupun istilah yang kata jamak bagi menunjukkan kata golongan-golongan yang menafikan kebenaran dan juga menafikan haqa'iq as-sabitah. Ada yang disebut, kalau kita kata dalam tradisi falsafah Greek, golongan sofastoiyun. Jadi hasyawiyah ini adalah satu istilah yang ditunjukkan maknanya itu kepada golongan yang berpegang kepada zahir ayat, yang tidak berpegang kepada qawaid akliyah, dan juga tidak dan juga menolak haqa'iq. Okey, jadi istilah hasyawiyah ni dia merangkumi banyak firaq. Antaranya firaq sebahagian daripada Jahmiyah, sebahagian daripada firaq Mu'attilah dan sebagainya. Hatta sebahagian ulama moden memasukkan golongan Wahabi ke dalam kelompok al-hasyawiyah, iaitu hasyawiyah judud. Dikatakan sebagai hasyawiyah moden. Sebab mereka ini berpegang pada zahir ayat, kemudian menolak haqa'iq as-sabitah, menolak hakikat yang sabit, dan juga menolak al-haq, iaitu kebenaran. Jadi itu istilah term yang kita perlu faham bila sebut al-hasyawiyah. Yang daripada perkataan al-hasyu, allazi intasabu ila salafi salih, yang mana mereka ini menisbahkan diri mereka sebagai salafus salih, wa hum minhum bara', sedangkan golongan salafus salih ini bebas daripada golongan hasyawiyah yang didakwakan ini. Adu'an al-kalam Allah, yang mana mereka ini ta'ala ibaratun 'anil hawadis, yang mereka mengatakan kalam Allah SWT ini seperti mana al-hawadis, ia huruf yang terdiri daripada huruf suara, taqumu hadhihi huruf wal aswat bizati syarifah,
yang mana berdiri dengan suara dan huruf dan surat dengan bizatihi syarifah, dengan zat yang mulia. Wahia hadisatun syakhs qadimatun nau'. Baik, dia kata kalam Allah SWT ni hadisatun syakhs, dan dari sudut syakhsnya itu adalah hadisah, maksudnya daripada sudut apa panggil Allahu salli ala sayyidina Muhammad, tetapi qadim daripada sudut nau', maksudnya satu persatu kalam Allah SWT itu seperti Allah kata aqimus solah. Okey, jadi dari sudut syakhs itu adalah hadis, tetapi dari segi kul atau kesemua dia adalah qadim. Ai inna kulla kalimatin min hadisah wa amma jinsul kalam fa huwa qadim, iaitu semua perkataan yang terdiri daripadanya, contoh aqimus solah, wa amma jinsul kalam, adapun jinsul kalam itu jins adalah huwa qadim, di anna Allah yatakallamun idza sya' wa masyiatu ta'ala qadimah fa yalzimu alaihi an yakuna kalamu qadiman bi naw'in hadisan bil afra, kerana Allah SWT berkata-kata apabila dia kehendaki, dan juga dia punya kehendak dia masyiah ta'ala itu adalah qadimah, fa yalzamu alaihi an yakuna kalamuhu qadiman bi naw', maka bagi mereka berpendapat kalam Allah SWT itu mestilah qadim bin naw' dan juga hadis bil afrad. Ini adalah pandangan yang salah. Wa'lam anna hadzal batil, ketahuilah bahwasanya mazhab ini adalah batil, wala dalila alaihi minal kitabi wa sunnah, dan tidak ada dalil tentang perkara ini dalam kitab maupun sunnah. Okey. Jadi sebab apa mereka jadi begitu? Sebab mereka nak mengkiaskan kalam Allah SWT itu seperti mana kalam manusia. Ini adalah pegangan golongan Hasyawiyah. Jadi golongan Hasyawiyah ni, nak jadi golongan Hasyawiyah ini sebenarnya tak payah. Ya, Wahabi pun termasuk dalam Al-Hasyawiyah juga. Sebab itu kaedah kita untuk mengkritik mazhab Wahabi ni, contoh kan, siapa yang Wahabi minta maaf, tapi ini hakikatnya. Okey, antara ciri-ciri dia termasuk daripada golongan Al-Hasyawiyah. Jadi tidak hairan mana-mana ulama moden, ulama ahli sunnah wal jamaah ataupun Asy'ariyah wal Maturidiyah memasukkan Wahabi itu di kalangan Al-Hasyawiyah. Sebab mereka ini antara ciri-ciri ciri-ciri Hasyawiyah ini adalah berpegang kepada zahir ayat. Jadi pegangan kepada zahir ayat tadi membawa kepada kesalahan dalam beriktikad dan bercanggah dengan qawaid aqliyah, bercanggah dengan al-haqaiq. Jadi apa pendirian kita? Jadi pendirian kita saya ambil mudah saja. Dalam kesalahan yang berkaitan dengan ahkamul aqliyah, kita jelaskan bahawasanya kita kena taswib, kita kena betulkan. Seperti mana kata Syarustani dalam kitab Midal Wahid Nihal, at-taswib fil ahkamil aqli wa takfir fil ahkamil syar'i. Jadi kita, kalau orang yang melakukan kesalahan dalam berkaitan dengan hukum-hukum akal, maka kita kena betulkanlah. Dan seperti mana seorang murid, bila dia salah 1 tambah 1 dia kata 3, yang jawapan sebenar adalah 2, takkan kita nak potong kepala dia, bukan kita nak penjara dia, bukan kita nak ambil tindakan, iaitu dengan kita mengajarkan dia dengan pelbagai cara, sampailah dia boleh terima 1 tambah 1 itu adalah 2. Okey, begitu juga dengan hal yang berkaitan dengan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, zawahir ataupun kita kata sebagai ayat-ayat yang pegangan ayat-ayat yang difaham dengan makna literal tersebut juga bercanggah dengan kaedah aqliyah, juga termasuk daripada Hasyawiyah, yang mana kita perlu betulkan pegangan tersebut. Jadi jangan guna kekerasan. Okay, ada sebahagian pendapat ulama, mereka mengatakan kita kena guna bagi penjarakan mereka, maksudnya jangan bagi makan. Sebab apa? Sebab nak bagi dia sedarkan balik kembali berkenaan dengan al-daruriyat dan juga al-badiyat, maksudnya seperti nak makan, nak kenyang kena makan. Jadi benda-benda asas begitu nak sedarkan mereka. Jadi itu tujuan daripada penjara tersebut, ataupun dirotan sebab apa? Sebab nak mengembalikan balik dia punya pemikiran dia ataupun akal dia balik, supaya rupanya kena rotan ni sakit. Jadi kesakitan ini daripada satu perkara yang mahsusat ataupun dikatakan sebagai benda yang daruriyat,
minal yaqiniyat, benda-benda yang termasuk dalam perkara yang diyakini. Jadi sebab itu kita tengok kalau budak-budak dulu kan, kenapa ada aspek muqatan dalam syariah. Sebab dengan qatan ini dia akan memberi balik kesedaran kepada bahawasanya qatan itu menyakitkan. Jadi kesakitan ini satu bentuk daripada keyakinan. Ini sebab tu orang duk bincang pasal apa, hukuman qatan relevan ke tak relevan. Bagi saya dia tetap relevan, tetapi jangan berlebih-lebihan sehingga mencederakan, sehingga mencacatkan, tetapi cukup sekadar untuk menjelaskan tentang keyakinan-keyakinan dalam kehidupan kita, seperti kena qatan itu sakit. Itu fungsi dia. Dan begitu juga tentang hukuman-hukuman hudud yang lain. Dan dia hukuman yang membawa kepada kesakitan, contohnya seperti sebat, potong tangan. Itu semua bertujuan untuk nak mengembalikan balik keyakinan yang diperolehi daripada deria, penyaksian, perasaan, wujdan, dalaman dan sebagainya. Kalau ini dia merupakan satu rawatan lah. Okey, bukan bersifat hukuman tetapi adalah rawatan. Okey, muka surat sebelah. Okey, walakinnahum jaru fi zalika ala qiyas kalam khaliq ala kalamil makhluk. Sebab mereka ini cuba untuk menyamakan kalam pencipta, kalam Allah SWT dengan kalam makhluk. Wa qalu inna kullu kalamin narahu fil syahid fa huwa bi harfin wa sautin. Dia kata kerana kita melihat kalam yang berada di alam realiti ini, fi syahid fa huwa bi harfin wa sautin, yang terdiri daripada huruf dan suara. Jadi mereka pun menyangka bahawasanya kalam Allah SWT itu seperti yang demikian. Jadi sebab itulah mereka berpegang kepada mereka. Begitu juga dalam bab Allah bertangan, Allah berjisim dan sebagainya. Dan sebab dia melihat kepada qiyas syahid ala qa'i. Ini adalah satu kaedah istidlal yang salah. Wa zahir anna hadha qiyas lil khaliq ala al makhluq. Sedangkan dia kata ini adalah qiyas bagi pencipta kepada makhluk. Summa innana na'lamu أن الكلام في اللغة قد يطلق على إشارة والعقد بالأصابع وعلى الكلام نفسي الذي يشعر به كل إنسان في نفسه. Tetapi dia kata kita ketahui bahawasanya kalam dalam bahasa itu diberikan kepada ataupun digelarkan kepada isyarat, wal aqdi bil asabi' dengan menggunakan jari, wal ala kalam nafsi dan juga kalam nafsi yang mana alladhi yash'uru kullu insan fi nafsi, itu yang berkaitan dengan dalaman. Fatiflu saghir, anak yang kecil, qabla an yatahaddasa bi harfin wa sautin fa innahu yakunu qabla zalika yahdus nafsuhu bil kalami nafsi. Itu anak yang kecil sebelum dia mampu bercakap menggunakan huruf dan juga suara, maka sebelum itu dia adalah bercakap dengan diri dia sendiri. Bercakap secara dalaman. Contoh kita lah bermonolog contohnya. Fal kalamun nafsi sabiq fil wujudi ala kalamin bil harfi wal sauti. Jadi kalam nafsi ini dia mendahului dalam kewujudan dia ke atas kalam dengan huruf dan juga suara. Fa qiyasum iza mu'tamad ala muqaddimat mataki. Qiyas mereka ini berpegang ataupun bergantung kepada muqaddimah yang salah. Ma'an al-kalam nafsi yalzamu alaihi naqsun lizat wa istikmal lizat li kamalatiha al-tadrij wa batin bila tawaqquf. Sedangkan berserta dengan kalam lafzi ini yang melazimkan membawa kepada kekurangan pada zat dan juga penyempurnaan kepada zat dibagi kesempurnaannya. Okey, pada peringkat tersebut. Jadi maksudnya seorang anak tu dia bercakap dengan kalam nafsi dulu, kemudian barulah dia ada kemampuan untuk menggunakan suara. Inilah yang dikiaskan oleh golongan tersebut. Okey, muka surat wa'lam. Jadi kita muka surat 68. Wa'lam annahu yutlaqu 'ala al-kutubi al-munazzalah 'ala rusul annaha kalamullah ta'ala li'annaha zaharat minhu ta'ala ihdasan wa tarkiban wa lam yahdusha ghairahu wa la yajuzu an yuqal inna Jibril alaihi salam huwa alladhi rakkaba hadha al-huruf fi nafsi summa anzala 'ala sayyidina Muhammad alaihi salam. Bal Allah Ta'ala allama Jibril hadhil alfaz wa amarahu bi inzalihi ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahuilah bahawasanya
annahu yutlaqu, apabila kalam Allah SWT itu disebut ataupun digelarkan kepada kitab-kitab yang diturunkan. Contoh Allah SWT menurunkan kitab Zabur, Taurat. Nah, semua ni berbeza-beza ibarat dia, dan juga berbeza-beza bahasa. Jadi semua itu adalah kalam Allah SWT, tetapi dengan yu'abbiru bihi bil lughah al mutaaddidah, yang digambarkan ataupun ditakbirkan, dijelaskan dengan pelbagai bahasa, jenis bahasa. Iaitu kitab yang diturunkan ke atas Nabi, annaha, bahawasanya ini adalah kalam Allah, li'anna zahara minhu, kerana dia datang daripada Allah SWT secara ihdasan wa tarkiban. Maksud Allah yang insya benda tersebut. Walam yahdushu ghairuhu, yang mana tidak walam yuhaddisuha, yang mana yang orang lain tidak buat benda tersebut kecuali Allah SWT. Wala yajuzu an yuqala, dan juga tidak harus untuk kita mengatakan bahawasanya Jibril lah yang menyusun huruf-huruf tersebut sehingga membentuk Al-Quran, yang mana diturunkan ke atas Nabi Muhammad. Bahkan Allah SWT lah yang mengajar, allama Jibril hadhil alfaz, perkataan-perkataan tersebut, dan menyuruhnya untuk menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Quran itu ataupun kitab kitab As-Samawi yang lain itu disandarkan kepada Allah SWT, dengan sebab Allah lah yang ihdas dan juga tarkib, bukannya sesiapa. Jadi kita kena faham. Jadi dia kata, jadi kalam Allah SWT itu Al-Quran je lah, kan ada terdiri daripada huruf dan juga suara. Kita katakan kalam Allah tersebut, yang kita maksudkan adalah kita menyandarkan Al-Quran tersebut min haisu ihdas wa tarkiban lillahi subhanahu wa ta'ala. Okey, bukan bermaksud Al-Quran itu sendiri, tetapi dari sudut maksud ihdas dan juga tarkib. Wa hazil alfaz laysa hiya nafs sifat nafsiyah kama yatahawanu bal hiya dal. Kata lafaz-lafaz ini bukanlah diri zat nafsiyah tersebut seperti yang disangka oleh sebahagian manusia. Bal hiya dalatun alaiha, bahkan dia adalah petunjuk ke atasnya. Dilalatul aqliyah atau urfiyah, sama ada dilalah aqliyah ataupun urfiyah. Lianna alfaz murakkabah hadisah, kerana lafaz-lafaz ini dia tersusun dan juga adalah termasuk dalam perkara yang baharu. Wa sifatun nafsiyah allati ya kalam la yajuzu an takuna kadzalika lianna al-hawadis la taqumu bil khaliq azza wa jalla. Dan juga sifat nafsiyah ini allati hiyal kalam, yang sifat tersebut adalah sifat kalam yang mana tidak harus demikian. Li'anna al-hawadis la taqumu bil khaliq, kerana perkara yang hawadis ini tidak berdiri di atas Allah SWT ataupun tidak disandarkan kepada Allah SWT. Jadi dalam bab sifat kalam inilah yang menjadi polemik yang sangat besar, sehingga berlaku dikatakan sebagai, apabila usul mazhab Mu'tazilah dia sebagai salah satu daripada mazhab Mu'tazilah yang mewajibkan untuk orang mengatakan bahawasanya kalam Allah SWT Al-Quran itu adalah hadis. Okey. Ada soalan? Okey. Salam Tuan Guru, macam mana dengan pendapat Tuan Guru dengan tarikah pandai? Okey, dia kata perkatakan. Saya nampak itu adalah sebahagian daripada penafsiran kepada sifat kalam juga, bagi maksudnya dia nampak. Tapi kalau kita dalam disiplin kita mengatakan al-mawjudat tu ataupun al-asya' tu terbagi kepada al-mawjudat, al-ma'dumat, al-hal dan juga amrul i'tibari. Okey, itu yang pertama. Kemudian dalam tariqah pandai ni, saya pun sempatlah baca Baqarah Amani tu sedikit. Dia kata yang paling tepat terjemahannya itu adalah perkataan. Maksudnya kalau kita kata dalam keadaan Allah SWT itu berkata-kata, seolah-olah ada takdim wa ta'khir pada kalam Allah SWT itu. Jadi maksudnya Allah nak guna benda tersebut barulah. Jadi dia mengeluarkan perkara tersebut, dia menterjemahkan kepada perkata. Jadi saya pun tak mendalami sangat tarik pandai ni, jadi setakat tu saja kefahaman saya. Jadi wallahu taala alam. Nanti insya-Allah kalau saya ada masa saya akan bacalah tentang perkara tersebut. Okey.
Wahaza mana dia tadi? Okey, jadi polemik di antara Mu'tazilah ni ketika mana mereka memegang tampuk pemerintahan, mereka jadikan isu kalam Allah SWT ini sebagai mazhab ataupun polisi negara. Jadi sebab itu mereka memaksa ataupun memenjara orang yang tidak mengiktiraf, mengatakan bahawasanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalam Allah SWT ini adalah baharu. Okey. Wa min hadzal bab yutlaqu ala hadhil kalimat al-munazzalah ala rusuli annahu kalamullah ta'ala ay li annaha dalah ala ba'dil madlulati nafsil azali. Okay, fa kalamun nafsi ta'ala dal ala jami'il wajibat wal jaizat. Okay, kalam adalah kalam nafsani, dia panggil kalam nafsani dengan kalam lafzi. Jadi kalam nafsi bagi Allah SWT itu yang menunjukkan ke atas semua perkara-perkara yang wajibat dan juga jaizat dan juga perkara yang mustahilat. Wa ammal kalam munazzal ala rusuli sallallahu alaihim fayadulu ala ba'dhi madlulati kalamillah ta'ala nafsi ay innal kutub sawiyah la tadulu ala jamil ma'lumatillahi azza wa jalla wala ala jamil ma'lulati kalamihi nafsi. Okay, jadi kalam yang kalam yang diturunkan ke atas Nabi Muhammad ataupun para rasul tersebut menunjukkan ke atas sebahagian madlulat. Dan sebab madlul kalam Allah SWT ni tidak terhad ai innal kutub samawiyah, dan semua kitab-kitab samawi itu la tadullu al jami'il maklumat, tidak menunjukkan ke atas semua perkara maklumat bagi Allah SWT, wala ala jami' madlulah kalamihi nafsi, dan juga bukan kepada semua bentuk-bentuk kalam nafsi. Okey. Hamish itu fal asfal kutub samawiyah dala ala ma yadulu alai kalam qadim. Okey. Lafaz-lafaz dalam kitab samawi tersebut yang kita diturunkan daripada Quran, Zabur, Taurat dan Injil itu menunjukkan ke atas kalamul qadim. Ai musyarakah fil madluliyah, yang mana bersama ataupun berkongsi daripada sudut madlul, lakin fi kullihi bal fi ba'd, tetapi bukan kesemuanya, bahkan adalah sebahagian tersebut. Li'anna kalam qadim dalla ala ma la yatani, kerana kalam qadim iaitu menunjukkan ke atas semua perkara-perkara yang wajibat wal jaizat wal mustahilat. Wa tilka alfaz tarjamatu anil ba'dil madluliyah wa liza ikhtalafa bi ikhtilafil alsinah wal lughat. Jadi lafaz-lafaz tersebut dia adalah perantara bagi sebahagian madlul, waliza ikhtilafat, yang mana berbeza mengikut perbezaan lidah dan juga bahasa. Fal alfazum munazzalah bil arabiyah Quran wa bil ibraniyah Taurat wa bil siryaniyah Injil wa Zabur. Jadi lafaz yang diturunkan dengan Quran, bahasa Arab itu Al-Quran, Ibraniyah itu Taurat, dan Siryaniyah itu adalah Injil dan juga Zabur. Okey. Wa yata'allaqu al-kalamu bil wajibati wal mustahilati wal jaizati ta'alluq dilatul wal ikhbar. Okey. Ta'alluq kalam dan juga wajibat mustahilat ni, jaizat ni, dia berta'alluq dengan dilalah wal ikhbar. Ta'alluq sifat kalam adalah dilalah wal ikhbar, iaitu yang menunjukkan dan juga yang menjelaskan ataupun menceritakan. Misal dalalah kalam ala wajib. Dilalah kalam ala wajib, seperti mana dilalah kalam. Dilalah ni boleh baca 3 wajah. Dalalah, dilalah, dulalah. Paling tepat, yang paling afsahnya adalah dalalah, dan masyhurnya adalah dilalah. Jadi dilalah kalam ala wajib qaulu ta'ala qul huwallahu ahad, iaitu petunjuk kalam ke atas perkara wajib, seperti mana firman Allah qul huwallahu ahad. Wa misalu lidalati ala jaiz, dan juga petunjuk kalam Allah SWT ke atas perkara jaiz, iaitu wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar, dan Allah SWT lah yang menciptakan dengan apa yang dia kehendaki, dan dialah yang memilih. Wa misalu lidalati ala mustahil, dan juga berkaitan dengan perkara yang mustahil, idza law kana fihi ma alihatun illallah la fasadata, sekiranya di sana terdapat dua Tuhan, maka kecuali selain daripada Allah, maka akan berlakulah kebinasaan. Ini adalah perkara minal mustahilat. Jadi kalam Allah itu bertakluk kepada wajibat, jaizat dan juga mustahilat. Wa ta'alluqu, okey,
Wa ta'alluquhu binisbah lil wajib wal musid tanjizul qadim wa binisbati li af'ali mukallafin suluhil qadim wa tanjizul hadis. Jadi ta'alluq bagi nisbah wajib mustahil tadi adalah tanjizul qadim. Tetapi nisbah bagi af'al mukallafi, maksudnya bila Allah Taala khitabkan benda tersebut pada zaman Nabi SAW, maka itu adalah pelaksanaan suluhil qadim dan juga tanjizul hadis. Okey, hamish di situ al-kutub as-samawiyah dalah ala ba'dhi madlulatil kalam nafsi la yuhitu bi kulli madluli illa huwa. Jadi kitab-kitab samawi ini, kitab-kitab yang diturunkan, dia menunjukkan ke atas sebahagian madlulat kalam nafsi. Sebab kalam nafsi Allah SWT ni dia tidak terhad, dia tidak tertentu, maksudnya tidak orang kata apa, tidak la yatanahi, tidak berakhir. Wala yuhitu bikulli madun illa huwa, dia tidak merangkumi kesemuanya kecuali perkara tersebut. Fa taqsimul kalam nafsi ila amrin, dan pembahagian kalam nafsi itu kepada amar, suruhan, larangan, khabar wal istikhbar wal wa'du wal wa'id, janji baik janji buruk. Innama huwa tilkal madullat allati yadullu alaihi kalam hissi, yang mana ditunjukkan dengan kalam al-hissi yang terdapat dalam Al-Quran tersebut. Okey. Wa'lam anna kalam Allah yutlaqu bil ishtira' ala hissi wan nafsi alladhi huwa sifatun qadimatun wa huwa haqiqatul urfiyah fil kulli. Fal hissi ma kana bi harfin wa sautin wa madlulu ba'd al madlul kalam nafsi qa'im bi zati ta'ala, wa nafsi ma laysa bil harfin wala sautin wala bi wasfin wa taqdimi wala ta'khir wala taqsimi wala bidayah wala nihayah wa huwa qadim laisa bil makhluq. Jadi ketahuilah bahawasanya kalam Allah SWT ini dikatakan kepada hissi dan juga nafsi. Alladhi huwa sifat qadimah, yang merupakan sifat yang qadimah. Fa huwa haqiqatul urfiyah fi kulli. Fal hissi makana, al hissi itu apa? Iaitu terdiri daripada huruf, suara dan juga madlul, sebahagian daripada kalam an-nafsi qa'im bi zati ta'ala. Wa nafsi pula ma laisa bi harfin wala sautin wala biwasfin taqdim wa ta'khir. Jadi yang kita faham di sini, Al-Quran itu adalah kalam nafsi, dan secara umum kalam Allah SWT itu adalah kalam hissi yang qadim, dan juga kalam nafsi ini dia hanya mewakili sebahagian daripada kalam hissi. Okey, wallahu taala alam. Wa dalilu wujubil kalam, dalil wujub Allah Ta'ala bersifat dengan kalam minal kitab qaulu ta'ala wa kallamallahu Musa taklima. Okey, ini adalah jelas bahwasanya Allah SWT berbicara dengan Nabi Musa. Wa min sunnati qauluhu ta'ala ma minkum min ahadin illa wa sayukallimahu rabbahu yawmal qiyamati laysa bainahu wa bainahu tarjuman. Okey, dia kata tidak ada daripada seorang kamu ini yang mana akan berbicara dengan Allah SWT pada hari kiamat. Maksudnya tidak ada yang terkecuali lah. Laisa bainahu, yang mana tidak ada di antaranya perantara. Terjemah ni adalah al-wasitah, maksudnya al-wasitah, perantara. So kita cakap direct dengan Allah SWT. Wa ajma'al ahlus sunnah ala anna Allah Ta'ala mutakallimun bi kalamin qadimin azali. Dan sepakat ahli sunnah mengatakan bahawasanya Allah SWT ini bersifat dengan sifat kalam yang qadim dan juga azali. Wa sayati burhanul aqli yati insya-Allah. Okey. Muka surat 62. Okey. I'lam anna kalam Allah Ta'ala ya. Okey, ketahuilah bahawasanya kalam Allah SWT ni bagi Nabi Musa AS annahu azal minhu al-mani' hatta sami'a kalamul qadim alladhi laysa biharfin walau sautin ala mazhab Imam Asy'ari wa aktharu al-sunnah thumma radda alaihi al-mani' falam yasma' wa laysa anna Allah Ta'ala ibtida'u kalamu li Musa wala in idami kalamihi ba'da radil al-mani' alaihi li'anna kalamahu ta'ala qadim wal qadim la yataghayyar wa la yatabaddal. Okey, kita ketahuilah bahwasanya kalam Allah SWT ketika dengan Nabi Musa AS itu adalah azala minhu
al-mani', yang mana apa panggil, menghilangkan, al-mani', penghalang, sehinggalah Nabi Musa boleh mendengar kalam Allah SWT yang qadim, alladhi, yang mana tidak terdiri daripada huruf, suara dan juga seperti mana mazhab Imam Asy'ari, iaitu ketika mana Allah SWT nakkan Nabi Musa ini mendengar kalam dia, maka Allah Ta'ala menghilangkan ataupun membuka hijab lah kalau dalam istilah tasawuf. Dan sehinggalah Nabi Musa ini mendengar kalam Allah SWT yang qadim, yang tidak terdiri daripada suara, huruf. Dan ini antara mazhab Imam Sya'ari dan sebahagian besar majoriti ahli sunnah. Summa radda alaihi al-mani' falam yasma'u wa laysa anna Allah Ta'ala ibtida'a kalamu li Musa wala in idami kalamihi ba'da radda al-mani' alaihi. Kemudian penghalang tadi dikembalikan balik, maka tidak mendengar Nabi Musa tersebut. Radal mani' alaihi li'anna kalam Ta'ala qadim wal qadim la yataghayyar wa la yatabaddal. Di mana kalam Allah SWT ini tidak berubah, dia adalah qadim, yang mana tidak berubah dan tidak bertukar, seperti mana kalam kita. Okay, mulahazah yang seterusnya, sifatul ma'ani lahu matalib sab'ah. Okay, dia kata bagi sifat ma'ani ini ada tujuh matalib. Wujuduha, di sudut kewujudannya, wa qidamuha, di sudut keqadimannya, wal baqa'uha, ke sudut keberkalannya, wal mukhalafah, dan sudut perbezaannya, wal ghina'uha, yang mana tidak yang kaya ataupun yang tidak memerlukan kepada yang lain, an muqassis, kepada penentu, wa wahdatuha, dan dari sudut kesatuannya, wa umum ta'aluka bima tata'aluku bi illa haya famutalibuha sita. Jadi umum ta'aluk dia tu dengan berkaitan kecuali sifat hayah yang hanya tinggal 6 di sudut matalib. Jadi kalau kita faham sifat ma'ani ni, dia berlega dalam ruang ataupun 7 ruang ini, 7 perkara. Okay, mulahazah yang seterusnya, ya'lam anna sifatil ma'ani la yuqalu fiha ainu zat. Sifat ma'ani ini dia bukanlah perkara yang dikatakan sebagai ainu zat wala khairu zat, dan bukannya selain daripada zat. Fahiya kal wahid ma'al asyarah, seperti satu dengan 10. Satu, hubungan 1 dengan 10. Dia la ainul asyarah, dia bukan sebahagian daripada, dia bukannya zat asyarah, zat 10, dan wala khairuha, dan bukan selainnya. Fabil ainiyah mamnu'ah lafzan wa i'tiqadan bi anna al-ittihad muhal. Jadi ainiyah ini sesuatu yang terlarang secara lafaz dan juga i'tiqad, kerana ittihad ini membawa kepada perkara yang muhal. Wal ghairiyah, dan juga berlainan, bermaksud bermakna infisal an zat, yang mana berpisah daripada zat. Fala tajuzu lafzan wala i'tiqadan li annahu yalzamu alaihi hudus. Maka tidak harus daripada sudut lafaz dan juga i'tiqad, kerana melazimkan ke atasnya hudus. Okay, jadi sifat ma'ani ni kita kena faham, dia bukan ainu zat dan juga bukan ghairu wala ghairuha, dan bukan dia bukan diri zat, sebahagian daripada zat, dan bukan selain daripada zat. Okey, itu kena faham. Okey, kemudian muka surat 73, qismur rabi' al-ma'nawiyah. Al-ma'nawiyah ni adalah hal, Okey, summa sab'u sifatin tusamma sifatin ma'nawiyah wa hiya mulazamatul lis-sab'i al-ula wa hiya. Kemudian 7 sifat yang dinamakan sifat ma'nawiyah, iaitu mulazamah, yang mana dia adalah seiring ataupun selari dengan sifat yang awal, 7 yang awal, iaitu sama', basar, qudrah, hayah. Okey, jadi kita tengok qismur rabi', iaitu sifat ma'nawiyah. Penjelasan muka surat 23. Wa sumiyat ma'nawiyah, kenapa dinamakan ma'nawiyah? Li'anna mansubatul lil ma'ani, kerana dinisbahkan kepada sifat ma'ani. Bimakna annaha mulazamatul laha, yang bermaksud dia ini adalah mulazamah. Mulazamah ni dia adalah hubungan talazum. Bila ada hayah, maka ada kaunuhu hayyan.
seperti mana seorang yang ada ilmu, maka dia itu adalah orang yang alim. Okey, tengok hamish kaunuhu ta'ala qadiran laziman liqudrah, iaitu keadaan Allah SWT yang qadir adalah merupakan lazim bagi qudrah. Wa kaunuhu muridan laziman lil iradah qaimah bi zatihi, dan juga keadaan Allah SWT itu yang berkehendak, maka dia adalah lazim bagi sifat qudrah yang berdiri di atas zat. Dan wahakaza khamsatul baqiyah, dan begitu juga baki-baki sifat ma'ani yang lain. ووجه لزوم هذه الأقوال سبعة للمعاني أن كل من المعاني صفات وجودية، وكل صفات وجودية إذا قام بموصوف قديم أو حادث لازم أن يكتسب منها حالا لا تثبت له عند العدم تلك الصفات، فمن قام بالقدرة لازم أن يكتسب. Jadi bagi mereka yang ada sifat qudrah, maka lazim bagi dia ada hal yang keadaan dia itu qadiran wa ala ma ta'allaqa bihi tilkal qudrah. Jadi dia, sebab itu sebahagian ulama dia hanya menterhadkan kepada 13 sifat, sebab mereka ni tidak memasukkan hal. Dia kata hal ni bukan benda wujudi, kan? Ataupun sebahagian daripada sifat Allah dia adalah benda yang mulazamah. Dan sekiranya kita sebut apa panggil, Allah Ta'ala bersifat yang qudrah, jadi dalam kita sebut makna qudrah tersebut, orang dah faham, oh kaunuhu qudrah, kaunuhu qadiran, kan? Dia telah terangkum di dalam sifat. Tetapi Imam Sanusi sebab tu Imam Sanusi bila kita tengok dalam kitab dia, dalam Umur Barahin, dia mengisbatkan 20 sifat, tetapi dalam kitab yang baik lain seperti kitab Wusta, dia hanya mentajih ataupun mengisbatkan 13 sifat sahaja. Jadi dia panggil apa? Ada keadaan dia mengisbatkan, maksudnya dia tajih kepada pendapat yang mengisbatkan hal ataupun ahwal. Ada keadaan dia menafikan sifat, yang mentajihkan orang yang tidak memasukkan ahwal di dalam sifat Allah SWT. Jadi kata apa, dia bukan benda yang ta'arud, bukan benda yang bercanggah. Dia adalah takmilah, maksudnya penyempurnaan. Maksudnya hanya terhad kepada 13 sebab tidak memasukkan ahwal di dalam sifat. Adapun yang mengisbatkan 20 sifat, iaitu mereka menambahkan lagi ahwal di dalam sifat-sifat Allah SWT, maka jadilah 20. Itu saja perbezaannya. Dia bukan perbezaan yang besar, tetapi perbezaan daripada sudut ini mencukupi untuk menjelaskan tentang 13 sifat tadi tidak memasukkan hal. Okay, tak ada, no big issue lah. Maksudnya kalau orang sebahagian daripada orang yang mengkritik sifat 20 ni, dia kata apa, sekejap 13, ada yang kata 13, ada yang 20, tidak. Okay, bagi kita benda itu adalah takmilah. Sebab sifat maknawiyah itu terangkum di dalam sifat ma'ani. Okey. Ke surat 73. Kaunuhu ta'ala qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Okey, ini kita boleh laju sikit lah, sebab dia adalah menceritakan tentang hal daripada sifat ilmun atau sifat. Okey, bawah tu muka surat 73. Saya tutup sikit. Okey, kaunuhu muridan wa hiya hal wajibah li zat lima qamat iradatu bi zatillahi ta'ala wajaba wasfahu bi kaunihi muridan. Iaitu keadaan Allah SWT yang berkehendak, iaitu hal yang wajib bagi zat apabila berdiri ke atasnya iradat terhadap zat Allah SWT. Jadi wajib menyifatkan dia dengan keadaan dia muridan. Wal haqiqatu murid walladhi yurajihu ahlu tarafani al-mumkin ala taraf al-akhar. Okey, apa hakikat murid? Iaitu dia yurajihu, memilih ataupun memberatkan salah satu daripada dua bahagian yang mumkinat ala taraf al-akhir. Maksudnya Muhammad wujud ke tak wujud, kemudian dia tarjihkan, dia merajih ila wujud, maka di situ dipanggil sebagai yurajihu ahadu tarafain. Itu memberatkan salah satu bahagian daripada bahagian mungkin. Sebab al-mumkin ni imma wujud wa imma ma'lum. Okey, yang ketiga, kaunuhu aliman. Ia hal wajibah li zat, iaitu keadaan wajib bagi zat
yang mana berdiri ke atasnya qama ilmu bi zatillahi ta'ala wajib wasfuhu bi kaunihi aliman, iaitu wajib kita menifatkan dia dengan keadaan dia alim. Wa haqiqatul alim walladhi inkishaf li ilmihi wajib wal mustahil wajib. Okey, hakikat orang yang Allah Taala yang bersifat dengan alim itu keadaan yang alim, iaitu dia inkishafan li ilmihi wajib wal mustahil wajib. Dia seperti mana sifat-sifat ma'ani, iaitu fungsi dia adalah inkishaf li ilmihi al wajib wal mustahil wajib, itu mengetahui benda-benda yang wajib, mustahil dan juga jaiz. Kemudian yang keempat, kaunu hayat, ia hal tu wajibah li zat, ya ada ilmu malzum alim. Okey, berpandai. Kaunu hayat, ia hal wajibah li zat, iaitu keadaan dia yang wajib bagi zat, yang mana berdiri ke atasnya sifat hayat bagi zat yang mana wajib menifatkan dia dengan keadaan dia hidup. Jadi dia adalah hubungan talazum. Wa haqiqatul hayy alladhi sahha wasfu bi sifatul idrak. Kaunuhu sami'an, ia hal wajibah li zat, iaitu keadaan yang wajib bagi zat. Lima qama as-sam'u bi zatillah, yang mana pada zat tersebut ada sifat mendengar, maka wajib kita menyifatkannya dengan keadaannya itu yang mendengar. Wa haqiqatul alladhi inkishaf li sam'i kulli mawjud, iaitu dia boleh mengetahui bagi pendengarannya itu dengan semua perkara-perkara yang wujud. Kemudian basiran mutakalliman, okey, ni benda yang sama je. Kaunu basiran ya hal wajibah li zat, lima qama al-basar bi zatillahi wajib wasfu bi kaunihi basiran. Wal haqiqatu basar walladhi inkishafa li basarihi kulli mawjud. Kaunu mutakalliman ya hal wajibah li zat, lima qama al-kalam bi zatillahi wajib wasfihi bi kaunihi wajib wasfahu bi kaunihi mutakalliman. Itu wajib kita menyifatkan keadaannya itu mutakalliman, berkata-kata. Okey, apa perbezaan di antara farqu bainal ma'ani wal ma'nawiyah? Okey, annal ma'ani wujudiyah tu'aqqalu zihnan wa kharijan. Okey, sifat ma'ani ini adalah sifat yang wujudiyah, yang mana boleh kita fikir secara menggunakan akal dan juga kharijan. Maksud di luar pun benda tu wujud. Wal ma'nawiyah subutiyah tu'aqqalu zihnan la kharijan, yang mana akal hanya boleh berfikir dan tidak ada pada luarannya. Okey, tengok hamish itu. Kharijan maksudnya apa? Al-hal madhkurah sifatun sabitah fil kharij an zihni taqumu bil mawjud wa laysat mawjudah bi istiqlali wala ma'dumati adaman sarfan bal hiya wasitah bainal mawjud wal ma'dum. Ay inna lam tablaq darajatul mawjud wa lam tanhat ila darajatil ma'dum wa li adami bulughnya darajatil ma'dum la tumkinu ru'yatahu. Jadi hal yang disebut bagi sifat-sifat yang sabitah ini pada fil kharij an zihni, benda-benda yang wujud secara realiti, taqumu bil mawjud, yang berdiri di atas perkara yang wujud, walaysa mawjuda bi istiqlal wala ma'dumah, tidak wujud secara sendiri dan juga tidak tiada adaman sorfan, tidak tiada terus, bal hiya wasitah, tetapi dia adalah perantara di antara keadaan dia tuan, dia duduk di antara bainal mawjud wal ma'dum. Ai innaha lam tablaq darajatul mawjud, yang mana dia ni, hal ni dia tidak sampai ke peringkat wujud, dan juga tidak hilang ataupun tidak hilang, maksudnya tidak wala tanhat ila darajatil ma'dum, yang tidak orang apa tanhat ni, Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tidaklah sampai kepada tahap dia tu tiada, wali adami bulugh darajatil ma'dum, dan dengan sebab dia tidak sampai kepada darjat ma'dum, maka la tamakkanu ru'yatuhu, yang mana tidak boleh kita melihatnya, tidak boleh melihatnya. Okey, itu sifat maknawiyah. Okey, muka surat 76. Okey, ada apa-apa soalan? Okey, mulahazah idza qulna kaunuhu muridan wa kaunu qadiran ila akhir fa hiya sifatul ma'nawiyah au apa? Ha? Ustaz, nak tanya sikit boleh tak? Boleh.
Kalau kami ni orang kampung tak tahu nak cerita bab ta'alluq ni tak apa. Ta'alluq ni kira masuk bab fardu ain ke fardu kifayah ni. Tapi nak cerita bab ta'alluq ni. Dia benda-benda rumit. Okey, jadi sebab tu saya kata beza di antara akidah sebagai ilmu dan juga akidah sebagai i'tiqad. Jadi akidah sebagai i'tiqad dia adalah merupakan yang sahlun, mudah, benda yang boleh diterima oleh umum, suatu benda yang tak perlu kepada berfikir secara ta'amuk mendalam. Adapun akidah sebagai ilmu dia adalah merupakan satu perkara yang fardu kifayah. Yang tadi fardu ain kan, akidah sebagai i'tiqad. Tapi akidah sebagai ilmu dia adalah sebahagian daripada fardu kifayah yang mana hanya boleh difahami oleh sebahagian orang yang ada kemampuan untuk berfikir tersebut. Raja utara malam ni hebat, king jadi maksudnya memadai kita menjelaskan sifat-sifat Allah SWT itu sekadar dengan dalil-dalil yang tafsir, dengan dalil-dalil yang ijmali. Dalil ijmali, contoh kita kata sekiranya Allah tidak bersifat dengan sifat mengetahui, maka dia akan bersifat dengan sifat jahil. Maka itu adalah mustahil bagi Allah SWT. Maka telah sabit Allah itu bersifat dengan sifat mengetahui. Cakap itu pun cukup lah. Jadi kalau nak perincian, sebab itu saya tidak menggalakkan untuk kita mengajar kitab-kitab aqaid ataupun kitab-kitab jawi yang merupakan syarah kepada matan umum barhid yang membincangkan ta'alluq. Mungkin di pondok-pondok sesuai lah, tapi di masjid-masjid ni tak sesuai sebab paklong-paklong bukannya dia boleh faham benda ni dengan kefahaman yang baik. Dan malah kadang-kadang boleh bawa kepada kekeliruan. Okey, ada soalan? Ada soalan lain? Okey, kemudian habis bab sifat tadi, sifat yang wajibat. Kemudian kita masuk dalam ba'du ma yastahilu 'ala Allah SWT, iaitu sebahagian perkara yang mustahil ke atas Allah SWT. Okey, apa dorongan Imam Sanusi untuk menyebut sifat maknawiyah? Okey, sebab sebahagian ulama mereka mengisbatkan ahwal. Jadi bila mengisbatkan ahwal, maka implikasi daripada perbahasan tersebut bila hal yang berkaitan dengan al-asya' yang kita maksudkan tadi, dia termasukkan ahwal dalam bahagian yang keempat tadi, iaitu golongan yang mengisbatkan ahwal. Maka bila mengisbatkan ahwal, maka dia perlu mengisbatkan sifat-sifat maknawiyah. Dia hanya sebagai penjelasan kepada sifat-sifat ma'ani. Bila seorang itu ada ilmu, maka sudah semestinya keadaan dia itu keadaan yang berilmu. Okey. Bukan sebab dorongan pengaruh perbezaan mazhab dan sebagainya, tetapi adalah perbezaan dalam menetapkan. Sebahagian ulama kata al-asya' ini ada 3 perkara, manakala sebahagian ulama kata al-asya' ini ada 4 perkara, termasuk al-ahwal yang keempat tersebut. Okay, ini kita dah jelaskan panjang sebelum ini. Mudah-mudahan kalau panjang ada, kalau tak ada benda faham lagi, kita akan jelaskan balik insya-Allah. Okey. Dia tak ada orang kata apa dorongan secara khusus ke dia nak tarjih mana-mana, dan cuma mungkin bila dia dalam kitab-kitab yang lain dia nampak hujah yang golongan yang mengisbatkan ahwal ni, hujah yang dia kuat, maka dia pun jadi Imam Sanusi ni, bagi saya lah, dia ada satu manhaj dia, iaitu manhaj taufik, manhaj mengharmonikan di antara aliran-aliran mazhab. Maksudnya aliran-aliran dalam mazhab itu sendiri yang kadang terpecah kepada mutaqaddimin dan juga mutaakhirin. Itu satu pecahan. Dan pecahan daripada sudut istidlal atau golongan yang kata apa, istidlal dengan akli, dengan golongan yang istidlal dengan nakli. Jadi Imam Sanusi ini dia ambil dia punya kaedah manhaj yang dipelopori oleh tuan guru dia, iaitu Ibnu Irfah. Sebut Arafah ke Irfah? Ibnu Irfah. Ibnu Irfah ni antara ulama Asy'ariyah yang mendamaikan dua
dua golongan ataupun dua aliran dalam mazhab Asy'ariyah yang apa panggil? Bukan bertelagah lah, maksudnya berbeza pandangan dalam satu perkara. Jadi Imam Asy'ari ni, Imam Sanusi ni dia mengharmonikan dua aliran ini. Golongan nakli dan juga akli. Bukan nak kata golongan yang memisahkan dalil akli dan nakli, tak. Maksudnya golongan akli ni mereka memang berpegang, maksudnya mentarjihkan ataupun memberatkan dalil akli. Manakala golongan nakli ni dia nampak mereka ni terlalu akli sangat lah. Jadi kita kena jadi antitesis kepada akli tadi, maka kita berpegang kepada dalil nakli. Jadi ada dua aliran, akli dan nakli dalam mazhab Asy'ariyah tu sendiri. Jadi Imam Sanusi dan mengikut dia punya kaedah guru dia. Jadi kalau tuan-tuan nak baca, cari kitab Mukhtasar Kalami Ibnu Irfah. Ini satu kitab yang menggabungkan dua aliran dalam mazhab Asy'ariyah. Di antara akli dan nakli, dan juga antara mutaakhirin dan juga mutaqaddimin. Maksudnya ada mazhab yang dalil dia berpegang sangat pada dalil akli, dan ada satu aliran yang berpegang sangat kepada dalil nakli. Jadi berlaku, maksudnya kecenderungan lah, maksudnya kecenderungan. Sebab tu hatta dalam bab pergantungan kepada dalil sekalipun berlaku perbezaan mazhab. Contoh Maturidi dia lebih kepada akli, Asy'ari ni dia pertengahan di antara akli dan nakli. Mazhab Ahlul Hadis pergantungan dia lebih kepada dalil akli, dalil nakli dan dari wahyu. Jadi Mu'tazilah dia pergantungan dia itu lebih kepada dalil akli. Jadi tahap kebergantungan itu pun telah menjadikan perbezaan mazhab tersebut. Tapi apa yang kita faham, tetapi dalam mazhab Asy'ariyah juga berlaku perkara ini. Jadi Imam Sanusi dia nak mendamaikan dua golongan ini, dua aliran ini. Sebab tu kita tengok sebahagian, macam contoh Al-Amidi, Al-Mawaqif sebagainya, mereka Ar-Razi sendiri mengatakan dalil-dalil nakli ini adalah zoniyat. Semuanya zoni. Yang hanya dipakai adalah dalil akli yang qat'i. Okey, jadi itu orang kata apa, kita nampak gap yang besar dalam dua-dua aliran mazhab Asy'ariyah. Jadi mereka ni datang untuk mengharmonikan. Okey, nanti saya tengok balik. Okey, ta'alluq ni adalah fungsi sifat tersebut, ataupun bidang tugas. Contoh sifat ilmu, ta'alluq dia al-inkishaf, perkara yang mustahil, perkara yang wajib, dan juga perkara yang harus. Okey, nanti kita buat ulang kaji. Okay, ada soalan lagi setakat itu dulu. Sekiranya ada apa-apa soalan boleh kemukakan lepas ini. Tadi wallahu taala alam. Okey, kitab tadi Mukhtasar Kalami ada dalam PDF, cantik cetakan dia, Mukhtasar Kalami. Itu antara kitab yang menghimpunkan dua aliran ataupun mengharmonikan dua metod yang berbeza dalam mazhab Asy'ariyah. Jadi jangan pelik, dalam mazhab Asy'ariyah pun ada banyak aliran. Itu perkara yang biasa. Kalau contoh ada Wahabi yang Mu'tadil, ada Wahabi yang syadid, ada Wahabi yang mutasahil. Itu pun berlaku juga, ada juga, tidak ada masalah. Okey, wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.